whatever reason, I can't perform it very well this morning. However, I already beef up and change a little bit here and there. And now I come up with another prototype. So this prototype is meant for measuring the noise. This one is sound level meter. It is not being calibrated yet, but it does make some sense with regard to the reading. Okay, this one is the MQ sensor 135. Is already being adjusted according to the normal CO2 condition, something like that. And then I have here is the light sensor. Okay, this one is the IR sensor. So theoretically speaking, we have numbers of digital sensor and analog sensor. So this one is analog sensor, this one is analog sensor, this one is analog sensor, and another one is the digital sensor. So some of you might possibly use another sensor with regard to my sensor lah. Such as you akan gunakan PMS 7003, that one is a particulate sensor. Or some of you are going to be interfaced with the I2C, which is going to declare as the digital sensor using I2C protocol. Okay, this is the improved sketch that I already shared inside the GitHub named as simplesketch.ino. So you can adapt and adopt according to this sketch. I just tell a little bit here and there so that you can appreciate the meaning of this particular example. So the first step is giving the definition. Okay, ini salah satu strategi lain apabila anda nak membuat anda punya prototype supaya anda tidak kecewa apabila membuat seperti yang mana kawan-kawan anda buat ataupun yang saya buat tadilah. So kalau anda perasan, saya tak menggunakan any libraries, tetapi jika anda menggunakan library, you can just insert the library over there, especially for those yang use the DS yang untuk temperature air, yang ada gunakan library untuk OLED display, yang ada gunakan library untuk MQ sensor, whatever library that you already run and do not have any problem, just proceed about it. Tapi saya run a few problems and I decided to create my own function and methods. Therefore, I'm going to share with you now. So the first one, constant integer, CONSTINT ni adalah constant integer untuk light sensor. I define it as a pin number 34. Ini semua pin assignment. This one is analog pin, this one is digital pin, this one is analog pin, this one is analog pin also. So I got a gas sensor over here. So gas sensor are going to be defined as raw gas sensor, are going to be calibrated or adjusted according to my exhale mechanism. Maknanya saya akan cuba-cuba menghembuskan nafas dan saya rekodkan pernafasan saya tadi. So untuk makluman, saya rekodkan bacaan ADC adalah 55 dan CO2 yang saya bayangkanlah lebih kurang 1000 dan 445 iaitu ADC sedia ada, saya bayangkanlah 400. Di mana dah dapat bayangan ini? Bayangan ini adalah contoh daripada pengalaman penyelidikan. Contoh 445 ni saya dapat daripada analog read. Apabila dia analog read kan tak ada apa-apa perubahan ketika dalam kuliah misal kata ataupun dekat outdoor. So that is the value of the normal CO2 which is around 400. So 55 ni adalah terjadi apabila saya cuba menghembuskan nafas. I'm going to blow as hard as possible to simulate the example of the highly concentrated CO2. So it's correspond to 1000 or more than that lah. Saya letak saja 1000 as an example. And then I'm going to put it inside here. Raw min ni maksudnya minimum value, which is the 55, are going to be mapped against the 1000. Maknanya 55 ni adalah CO2 sebenar. Anda mungkin tak ada CO2 tapi anda boleh buat simulasi. Ni contohlah saya simulatekan. 445 ni adalah bacaan pada sensor. Bacaan sensor ni saya pakai analog read serial. Maknanya saya on, saya biar, saya tak buat hembusan nafas, saya tahan nafas sampai dah tak bernafas. Dia bagi bacaan lebih kurang 445 lah, which is correspond to the normal CO2 yang ada dekat outdoor lah. Ini contoh saja, saya membuat example. So based on that, I create a few variables named as follows. Saya ada variable light, IR, sound dan juga raw value. That's all. So kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, all these things are already being configured according to the global variable functions. So semua ni dah ada global variable dan saya define sebagai input, maknanya ini semua adalah sensor lah. Is either digital sensor ataupun analog sensor. Only one analog sensor available over here, which is the IR sensor. Yang lain ni kalau anda tengok, sebenarnya saya buat a very basic one, which is light sensor ni analog read, IR sensor ni adalah digital read sebab dia digital signal. And then sound level ni saya buat analog read, and then MQ ni saya buat analog read. Tetapi ada sedikit idea di mana saya jadikan dia CO2 value according to the map. So map functions are going to be inserted here, di mana saya mapkan antara raw min dengan raw max
dan CO2 min dengan CO2 max. Maknanya saya pairkan 55 ni dengan 1000, 445 ni dengan 400. Ini adalah yang saya kata sebagai adjusted variable. After doing that, I shall send my data to the Wi-Fi. Tapi saya tak buat demikian sebab nak tunjuk dulu macam mana cara nak buat prototype ni. So bila saya tekan butang upload dan sebagainya, dia keluarlah bacaan seperti berikut. So kalau saya letakkan tangan saya, anda boleh nampak status IR tu daripada kosong menjadi, daripada 1 menjadi kosong. Nampak tak? Okay, sound value kat sini, anda boleh nampak kalau saya tapping. Oh! Nampak dia naik lah kan. So kalau ada orang kata ada orang gila, tak lah nak test sensor. Kemudian light value over here, if I close my hand, if I adjust a little bit here and there, contoh nanti saya close my hand. Okay, and then yang ini adalah gas value. So contoh saya hembuskan nafas. It does reflect lah the real gas value. Bila tinggi CO2 maka tinggilah bacaan dia. Bila rendah CO2 maka dia akan normal into a normal data. So ini contoh yang ada. Dah siap. So bila dah keluar macam ini, maka step yang berikutnya tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki hantar data ini ke cloud. Apa dia? Okay. So boleh tak saya bagi masa 5 minit sampai 10.20. Kali ini saya memang very strict about time sebab saya ada banyak lagi benda nak share. So saya bagi 5 minit untuk anda cuba tengok. Saya dah letakkan dekat dalam simplesketch.ino. Anda try adapt dan adopt kesesuaian masing-masing punya value. Dipersilakan. Kalau ada masalah boleh tanya saya. Silakan. Beberapa perkara. Pertama, sketch yang telah saya bina dan buat ini tadi telah saya sertakan di dalam GitHub. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan, boleh gunakan. Dan saya juga tunjukkan sekarang ini kaedah bagaimana ingin menghantar data ke ThingSpeak. Apa dia? ThingSpeak. Tapi seperti biasa, seperti semalam petang, saya ulang balik semula supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaatnya, iaitu apakah yang perlu dilakukan oleh anda sebelum anda boleh menghantar data ke ThingSpeak. Secara umum dia, anda perlu ada account. Anda kena ada account lah. So I have my account over here on the right side of this display. Okay, sambil-sambil tu boleh dengar sekejap saya berceloteh ni. Dan lepas tu anda boleh cuba. So saya jangkakan 50% daripada keseluruhan ahli dalam ni sepatutnya sekarang ni lah dah boleh ada data yang keluar dekat anda punya serial monitor. Sepatutnya lah. Kalau tak keluar apa-apa daripada tadi, memang pelik sangatlah you all ni ya. Baik. Kemudian yang kedua, anda juga secara semuanya sepatutnya telah pun register sebagai ThingSpeak user. Okay. So saya akan login kepada ThingSpeak saya dan saya tunjukkan bagaimana cara menghantar data secara dummy dulu. Apa dia? Dummy dulu. Anda hantar data secara dummy dulu. Dummy data ini adalah data yang akan anda hantar sebagai nombor random. Nombor random. Kita hantar satu data dummy. Kemudian kita lihatlah apa yang akan berlaku kemudian. Okey. Ada tak siapa-siapa kat sini yang tak register lagi ThingSpeak dia? Kalau ada, maka tak patutlah anda lakukan demikian. Okey. Right. So my ThingSpeak is open. Okay, enter your credential, enter your email address and also your dipanggil sebagai anda punya ni lah, anda punya username dan password lah basically. Oh, lambat sikit ramai yang tengah akses satu dunia ni, tengah akses ThingSpeak. Okay, so I'm going to enter this one and then enter my password. Okay, it's done. Alright, ada beberapa keperluan penting dan utama saya akan tunjukkan sekarang. Sedia? Sedia tengok macam mana saya buat. Buat sama-sama. Kali ini saya minta anda tangguhkan dulu prototype anda buat seketika sahaja. Kalau anda ada mana-mana board yang kosong, ni saya pun ada board kosong ni ESP32 yang dah di-attach dengan sensor. Siapa nak pinjam pun boleh. Yang tadi kawan kita dah try pun error, saya try pun error, so dah selamat. Mana yang rosak-rosaklah, tak ada masalah. Barang-barang daripada China Nun Alip ni, China ni memang kadang-kadang dia tak reliable sangat. Nasib lah kan. Okey, testing.
Ini adalah contoh yang semalam. So saya akan delete dulu yang ini. Nak pinjam, pinjam. Sian, kawan kita ni selalu datang tak dapat dia selalu bergalah. Bagus macam anak nombor 2 saya. Bergalah. Awak anak nombor berapa? Anak nombor 3 Okey, so kita akan cuba tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita hantar data secara manual. Manual. Manual maknanya kita hantar ni lah. Ya Allah, hai lembabnya internet saya ni. Okey, first of all saya pergi kepada channel setting dan saya delete lah. Anda jangan ikut apa yang saya buat. Anda buat channel delete. Sampai bila nak belajarnya? Saya ajar macam mana nak hantar data random kepada ThingSpeak IoT Cloud. Kalau anda dah berjaya hantar, lepas ni kita akan hantar data apa pula? Data sensor kita ke sana. Lepas itu kita akan buat manipulasi dan sedikit visualization. Kenapa saya kata sedikit? Sebab yang lebihnya tu akan disambung kepada kursus-kursus yang lain. Kita ada lagi banyak sesi-sesi yang lain. Yang ini yang asas saja saya tunjuk ya. So kalau nak lebih lanjut, maka kena hadirlah kepada kursus-kursus yang akan datang. Kita tak? Ianya percuma untuk student LKKM, tetapi mungkin juga tidak percuma habislah untuk orang selain LKKM. Baik. Pertama, pergi kepada channel. Apa dia? Channel lah. Channel ni maksudnya anda punya ruang. Berapa maksimum channel yang boleh dibuat untuk free account? 4. Hanya ada 4 saja account. Dengan kata lain, anda boleh install, anda boleh gunakan, anda boleh amalkan at least 4 different devices. So anda boleh letakkan 4 different IoT devices lah. So I'm going to click the first one. We call it as a new channel. Dah klik dah? Dah Lepas anda klik new channel, you can click another one. We call it as description lah. Anda boleh tambahkan maklumat-maklumat berkenaan. So anda boleh namakan anda punya channel. Tolong buat ni saya tunjuk ni buat. Jangan tak buat. Semalam bagi alasan petang. Penat. Dah tak boleh fokus. Ni pagi dah lepas makan. Kalau masih tak boleh buat lagi hantar data dummy, memang anda ni adalah makhluk yang kurang hidayat daripada Allah Ta'ala. Okey? Nampak? Saya ni pun nak tunggu lambat ni. Okey, pertama bagi nama. Nama dia apa? Apa-apa je lah kan? Saya tulis sini, testing dummy data. Apa dia? Testing dummy data. Saya tulis kat sini data 1. Kat sini saya tulis data 2. Saya enablekan 4 channel. Data 3 dan last sekali adalah data 4. Ada 4 saja data yang saya akan hantar. Semua data ni pula data yang ya Allah pandainya. Betul lah data dummy. Okey. Data dummy yang pertama adalah data mengikut urutan 1 sampai 100. Lepas tu kosong balik. Lepas tu data yang kedua adalah data dummy daripada nombor 0 sampai 100. Data yang ketiga adalah data dummy daripada nombor 0 sampai 100. Begitu juga dengan data 4. Ini semua dummy. Boleh kita buat dummy dulu Sebab semalam ada yang tak buat kan? Okey, ini kita buat. Next, anda boleh masukkan let long. Kat bawah ni ada tulis show channel location. Masukkan let long. Kalau tak tahu let long, boleh pergi kepada Google. Google apa? Google Map. Google Map lah. Anda pergi kat Google Map, tengoklah lokasi yang anda mahukan. Contoh saya buat ILKKM Sungai apa? Sungai Buloh. Ni lah. Saya ambil asrama. Anda nak ambil college lah. Saya ambil asrama. Mengenangkan dekat asrama kita adalah jauh sedikit daripada college. Okey, ni asrama kamu. Saya ambil dekat pusat kawalan ni. Right click. Right click dia akan bagi anda apa ni? Let long. Pandai. Copy let long yang demikian, tampalkan kepada latitude dan tampalkan juga anda punya apa dia? Longitude. Pandai, betul. Itu sahaja. Okey. Ada lagi yang perlu dibuat? Kemudian anda boleh masukkan metadata dan juga tagging. Kat sini adalah SEO, Search Engine Optimization. Contoh saya letaklah EHSP. Okey, tagging pun saya letak EHSP. Lepas tu sini saya buat projek kesihatan persekitaran. Okey, IoT, urban health contoh. This is all the metadata. Okey, usually kalau tagging ni kita akan separate by comma. Saya akan separate by comma lah. Ini semua nak bagi dia lagi powerful lah. Maksudnya orang boleh, nanti dia akan keluar macam website, macam dashboard. Tapi dashboard ni saya tak nak anda buat dashboard ni, anda kena buat dashboard lain. Okey, dah siap, anda boleh tekan butang save. Okey. Dah siap dah? Dah ya. So automatically
a new channel are going to be created for you. This channel has numbers of features. Ada beberapa variable yang akan ada dekat channel ni. Yang pertama, dia akan ada description, dia akan ada macam-macam lah. Itu semua anda boleh adjust accordingly after this. Okay, selepas ini ya. Selepas dah siap, dah save, maka step yang berikutnya anda perlu dapatkan dua maklumat untuk dimasukkan ke dalam contoh Arduino Sketch kita ya. One important information is the channel ID. Ni channel ID, nampak kat sebelah atas ni. Dan another one adalah dekat mana? API keys. Okey, tolong copy yang berkenaan dan tampal somewhere lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, nak copy dan tampal kat mana? Anda boleh copy dan tampalkan ke dalam Sketch. Apa dia? Sketch. So mari kita buka Sketch ya. Sketch yang saya masukkan ini adalah pada example Sketch. Pergi kepada file. Dah pergi file? Pergi kepada example, pergi kepada ThinkSpeak. Kalau tak ada ni, maknanya anda tak install lagi lah library ni. Boleh install dulu library. Kat mana nak install library? Dekat Sketch ya. Dekat Sketch. Include library, manage libraries. Dekat sini install lah. Semua dah install kan semalam? Siapa yang tak bawa komputer semalam, sepatutnya lah by right hari ni dah install. Tapi kalau semalam tak bawa, hari ni tak install, maka anda adalah dalam golongan manusia-manusia yang rugi. Okay? Kemudian file, itu bukan hadis itu ucapan. File, example, kemudian pergi kepada mana? ThinkSpeak, ESP32, write multiple fields. Okay? Tekan. Dah tekan dah? Dah. Maka dia akan keluar satu sketch. Apa dia? Sketch ini ada beberapa informasi yang anda kena masukkan pada secret.h. Secret.h ni adalah another tab. Apa dia? Tab. Pergi kat tab tu. Dah pergi kat tab tu dah? Dah pergi ke belum? Okey, tuliskan anda punya SSID and password. So saya akan tuliskan sekarang. Dah tulis? Okey, password saya adalah seperti berikut. Okey, dah tulis dah? Kemudian ada dua informasi, iaitu channel ID. Ni channel ID ni. Ambil dan copy. Dah copy buat apa? Paste. Then another one is API key. You click the API key on your corresponding channel, followed by copying the right channel API. Okey? Dah copy dah? Dah copy ke belum? Dah ke belum? Dah. Kalau dah copy, tampalkanlah anda punya API key tadi dekat dalam secret write API key. Okey, lakukan demikian. Dah lakukan? Belumlah, saya belumlah. Anda takkan belum juga kan? I'm going to copy this one. This API key are going to be copied and also attached into the secret.h tab. Okey, dah sudah? Tekan kepada write multiple field ni. Anda boleh tengok dekat sini. Inilah contoh Sketch. Apa dia? Sketch ni dapat dari mana-mana? Daripada ThinkSpeak lah. ThinkSpeak MathWork, dia bagi yang contoh macam mana nak hantar data ke dalam kita punya ThinkSpeak. Ada berapa kita punya channel? Ini cara penamaan hantaran data itu. Nampak tak? ThinkSpeak send 1, maksudnya channel 1, number 1. Channel 2, number 2. Channel 3, number 3. Channel 4, number 4. Number 1 tu apa? Number 1 tu adalah 1 tambah. Maknanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampailah 99, kosongkan balik. Faham Number 2 tu apa? Nombor-nombor random daripada 0 sampai 100. Okey, kalau anda nak adjust pun boleh, tak adjust tak apalah, saya buat default. Dan delay ni delay ni sepatutnya minimum mesti 15 second, tak boleh bawah lagi. Kalau tak letak minimum, maka akan jadi error nanti anda punya Sketch. Sebab anda pakai akaun yang percuma. Dah selesai macam biasa, pilih board dan juga pilih port. Apa dia? Pilih board dan juga port. Dah sudah, anda boleh tekan butang upload. Apa dia? Upload. So saya dah uploadkan saya punya data ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So setelah saya upload saya punya data, maka data ini akan cuba membuat connection dengan internet. It's going to be connect. It's trying their hard to connect to the internet. In this case, this ESP32 are going to be connected to the internet via wireless communication using Wi-Fi credential from my handphone hotspot.
After it's received the internet connectivity, it will send 4 different type of data. First data is number 1. Second data is number 2, number 3 and number 4. What is number 1? Number 0 sampai 100. Number 2 is what? Random number 0 until 100. Same also goes to the number 3 and 4. Then kita akan find out dekat dalam private view. Pergi dekat private view. Dekat private view ni nanti sekejap lagi akan keluarlah data-data yang dihantar secara random. Okay, saya tunggu seketika. Alright, it's writing up the ESP32 board. So ESP32 board is working dia hard. Okay, done uploading. Apa dia? Done uploading. Anda boleh buka serial monitor. Kita akan set kepada 115200. Okay, attempting to connect to SSID, IoT, KDO Unified. Connected. Apa dia? Bukan connected. Connected. Jangan salah sebut. Jadi bunyi lain nanti. Channel updated successfully. So in a few seconds, it will update the private view of your channel ThinkSpeak ni. Dia akan ada kat sini. Satu data telah berjaya dihantar di sini. Berjaya tak berjaya? Kalau tak berjaya, dia ada beberapa sebab. Contoh pertama, salah password. Contoh kedua, salah username dan lain-lain lah yang berkaitan dengan benda salah tu. Okey, anda kena betul-betul faham sebab lepas ni kita nak gunakan ThinkSpeak ni untuk menghantar notifikasi. Apa dia? Dia akan menghantar data notifikasi kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa telah berlakunya sesuatu keajaiban di kawasan sekian-sekian, maka dia akan bagi alert ke dalam telefon bimbit anda. Nak belajar ke tak nak? Nak kena cepat-cepat faham lah. Okey, saya bagi masa berapa minit untuk anda buat ni sampai semua dapat. Saya bagi 5 minit je, boleh? Sampai pukul 10.50. Sampai pukul 11. Boleh saya bagi 10 minit. Saya nak satu kelas ni, semua yang ada laptop mesti boleh hantar data ke ThinkSpeak. Apa dia? Hantar data tu sekarang. Silakan tuan-tuan dan puan-puan.